Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Okey, kepada yang tak sihat, cikgu doakan supaya semuanya cepat-cepat sihat ya. Okey, hari ini kita teruskan lagi Sains tahun 2, unit 9, Bumi. Kita akan belajar tajuk Kitaran Air Semula Jadi. Anak-anak boleh rujuk buku teks Sains tahun 2, muka surat 108 dan 109. Bersama saya, siapa lagi? Cikgu Ashikin. Okey, ini adalah gambar rajah yang anak-anak boleh lihat pada muka surat 108 dan 109 buku teks Sains tahun 2. Okey, ini adalah gambaran kita air semula jadi. Okey, kita air bermula daripada permukaan air. Okey, dia sama ada daripada permukaan air di laut, sungai ataupun permukaan air yang lecak ke kolam ataupun yang di permukaan daun. Mana-mana yang ada permukaan air, itu adalah sumber. Okey, sumber terawal dalam kita air semula jadi. Okey, air-air daripada permukaan ini akan disejat oleh matahari menjadi wap-wap air. Kalau tengok kat sini, titik air yang berlonggok ni adalah air. Okey, kemudian bila disejat ke udara oleh matahari, dia akan jadi titik-titik air yang kecil-kecil ni. Satu-satu. Yang ini kita panggil wap air. Okey, yang kedua ni wap air. Okey. Seterusnya, titisan-titisan air ini ataupun wap air ini akan menjadi awan. Wap air ni dia menyejuk. Okey, sebab kat atas sana dia sejuk sebenarnya. Okey. Bila dalam keadaan sejuk, wap air ni akan bertukar menjadi awan. Okey. Ni yang nombor 3 ni awan. Awan ni sebenarnya adalah titisan-titisan air. Jadi siapa-siapa yang pernah naik kapal terbang, bila kapal terbang tu terlanggar awan, kapal terbang tu bergoyang kan? Sebab dia sebenarnya adalah titisan-titisan air ataupun kumpulan titisan air. Okey. Apabila sampai ke tempat yang lebih sejuk, okey, awan ni dia akan menjadi lebih besar. Titisan air ni menjadi semakin berat dan semakin berat. Sampailah dia jadi awan mendung yang awak tengok warna hitam nak hujan tu kan. Itu adalah di mana kandungan titisan airnya semakin berat. Okey, apabila dah tak dapat lagi menampung, awan menjadi berat dan turunlah dia sebagai hujan. Kat tempat kita hujan lah. Kalau kat tempat-tempat yang ada salji, dia turun sebagai salji. Okey, jadi titisan-titisan hujan ni dia turun dan dia akan masuk semula ke dalam sungai, ke dalam laut, ke dalam kolam, ke dalam tasik. Okey, dan menjadi permukaan air semula. Okey, air hujan akan mengalir semula ke sungai dan laut. Okey, dan kitaran ini akan bermula semula. Air ni disejat oleh matahari, pusing jadi awan, pusing jadi awan mendung, kemudian pusing jadi hujan. Jatuh semula sebagai air. Dia pusing macam tu je berterusan. Okey, sampailah Tuhan kata berhenti, barulah kitaran air ini akan berhenti. Okey, semua yang berlaku ni adalah di atas izin Allah. Kita tahu Allah yang cipta semua ni kan? Okey, Tuhan yang cipta semua ni, maka semua yang berlaku di atas kehendaknya. Okey, kalau dia kata tak hujan lah. Kalau dia kata matahari berhenti daripada menyejat air, maka akan berhentilah. Okey. Jadi secara amnya inilah kitaran air yang berlaku di muka bumi ni. Okey. Kitaran air. Okey, kita tengok apa kepentingan kitaran air semula jadi. Baiklah, sebelum kita lihat kepentingan kitaran air semula jadi, kita lihat dulu animasi kitaran air semula jadi. Okey, apa yang berlaku? Okey, ini adalah permukaan air. Okey, permukaan air ni apabila waktu panas, matahari akan menyerap air-air di permukaan air menjadi wap air. Wap air ni ringan, so dia akan naik ke atas dan bila dia berkumpul, berlonggok, makin banyak dia akan membentuk awan. Okey? Dan awan ni akan berarak, ditiup angin, pergi ke tempat yang lebih sejuk. Okey, bila dia semakin banyak, semakin berat, dia akan menjadi awan mendung. Okey,
Bila dah sangat berat dan tak boleh menampung lagi air yang ada di dalam awan tersebut, maka awan-awan ini akan menurunkan air hujan dan juga salji. Okey, jadi air hujan dan salji ini akanlah masuk semula ke dalam sungai dan laut. Dan sekitar ini akan berterusan. Okey, berterusan pusing-pusing macam tu je sampailah kiamatlah orang kata kan. Okey. Okey. Ini adalah kepentingan kitaran air semula jadi. Ia berlaku secara berterusan. Untuk apa? Membekalkan air kepada hidupan dan juga menyejukkan bumi kita. Kalau tak hujan, panas sangat kan? Bila dah panas sangat, bila turun hujan tu rasa lega sikit. Bumi pun sejuk je kan? Okey, jadi kita kena bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi, sama ada panas atau hujan. Panas pun nikmat, hujan pun nikmat. Okey? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.